Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengurusi masjid, Tuan Imam Barisan JK Masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita tengok pada ayat yang ke-46 surah An-Nur. Ayat 46 surah An-Nur. Ada. Laqad anzalna. Oh. Tuan-tuan dah jumpa? Dah. Saya baca macam biasa. Tuan-tuan puan-puan ikut kuat-kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-46 surah An-Nur yang berbunyi laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maksud dia, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat penjelasan. Laqad tu dengan makna sesungguhnya. Lam tu, la tu sesungguhnya. Qad pun sesungguhnya. Dua kali sesungguhnya Allah sebut. Laqad. Nak menyatakan ini benar-benar betul, benar-benar sungguh.
Anzalna, kami turunkan. Kami turunkan kepada siapa? Kepada manusia semua. Ayatin mubayyinat, ayat-ayat yang menjelaskan. Mubayyinat, ayatin, ayat-ayat Quran, antaranya yang kita baca sekarang. Mubayyinatin, yang menjelaskan. Menjelaskan apa benda? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala. Allah yang turunkan kepada kita. Bila sebut turun, maknanya dia daripada atas ke bawah. Ya. Nak menunjukkan ketinggian Allah dan nak menunjukkan kerendahan kita sebagai manusia. Maka sepatutnya kita sebagai manusia menerima ayat-ayat Allah, patuh dan taat kepada ayat-ayat Allah. Sebab ayat-ayat Allah ni, Allah kata kat sini mubayyinatin. Kata Imam Sya'rawi, mubayyinatin ni makna dia ialah Allah menjelaskan kepada kita melalui ayat-ayatnya untuk kehidupan kita yang lurus, betul dan benar atas muka bumi ini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut agama lain yang bukan daripada agama Islam, yang bukan daripada wahyu Allah Ta'ala, tuan-tuan akan tengok kesukaran kehidupannya. Tuan-tuan, kita tengok barat kan, dah lama dah. Tuan-tuan, dibenarkan kahwin laki dengan laki, dibenarkan kahwin perempuan dengan perempuan. Bahkan ada hak asasi manusia, golongan hak asasi manusia ni yang otak dia tertinggal kat mana pun saya tak tahu kan, membenarkan orang kahwin dengan pokok. Kahwin dengan pokok, tuan-tuan. La ilaha illallah. Dia tak faham apa maksud kahwin. Kan? Apa tujuan kahwin? Kan? Padri siap pergi akad nikah manusia dengan pokok. Pokok dipakaikan dengan pakaian perempuan. La ilaha illallah. Hilang akal, tuan-tuan. Adakah dengan kahwin dengan pokok tu, apa akan jadi pada manusia? Apa faedah untuk manusia? Dah habis dah ke manusia ni sampai nak kahwin dengan pokok. Teruk sangat, tuan-tuan. Ini manusia yang tidak berpandukan kepada wahyu. Bila dalam Islam membenarkan perkahwinan, dia orang menganggap perkahwinan ini satu benda yang hina. Sebab bergaul laki perempuan. Yang tu dalam agama-agama lain, dia orang kalau nak jadi manusia hebat, manusia paling mulia, tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin. Laki ke perempuan ke tak boleh kahwin. Islam datang daripada Allah Ta'ala, menjelaskan kepada kita ayat-ayat untuk kehidupan manusia. Bayangkan kalau manusia tak boleh kahwin, tuan-tuan. Hara, berlaku rogol, apa ni, macam-macam jenis kes-kes jenayah terhadap wanita dan lelaki. Dua-dua sekali akan berlaku, tuan-tuan. Allah anugerahkan kepada kita nafsu. Ada nafsu. Nafsu tu bukan untuk dimusnahkan. Bukan untuk dimusnahkan, tuan-tuan, tapi diuruskan dengan betul. Maka Allah kata kepada kita, umat Islam dan umat manusia, untuk uruskan nafsu kamu dengan betul, kamu kena kahwin. Kahwin pula, kena kahwin dengan betul. Kahwin laki dengan perempuan, bukan kahwin laki dengan laki. Sebab matlamat kahwin antaranya adalah untuk melahirkan zuriat, meneruskan agenda-agenda kita sebagai khalifah atas muka bumi. Kita lahir
dan berada atas muka bumi pada hari ini, tujuannya adalah untuk melaksanakan tugasan yang diberi oleh Allah Ta'ala, iaitu menjadi khalifah atas muka bumi. Apa kerja khalifah ni tuan-tuan? Adalah untuk memakmurkan bumi, memerintah bumi, berpandukan kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan memerintah bumi ikut dan dia, ikut kepala dia aja tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya ingat lagi, dan saya dah sebut banyak kali dah, pernah di barat sana bila manusia ni meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak, berjuta-juta dolar tinggal, maka pewarisnya adalah diberikan kepada anjing. Anjing jadi pewaris. Otak dia orang tertinggal kat mana? Dia ingat anjing tu boleh menguruskan wang. Anjing tu boleh pergi kat bank, boleh pergi kat mesin ATM, tekan tak masuk kad kan. Boleh pergi kat shopping komplek, boleh beli apa kan. Allahu Akbar. Bagi dekat anjing. Subhanallah. Ini manusia tuan-tuan, bila tidak berpandukan pada wahyu. Tapi Allah Ta'ala kata, ayatim mubayyinat. Aku bagi kepada kamu manusia ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat tentang miras. Orang lelaki dapat berapa, orang perempuan dapat berapa. Nabi lagi cakap, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk waris. Waris tak boleh wasiat tuan-tuan. Waris kena diberikan kena melalui proses faraid ataupun perbincangan di kalangan yang hidup tu lah, pewaris tu. Dia tak boleh ayah nak meninggal bagi tahu dekat anak dia dan orang lain, saya bagi pada anak nombor 1 ni tanah saya dekat Putrajaya, 3 ekar tanah kat situ. Wasiat tersebut tidak sah tuan-tuan. Harta yang ada di Putrajaya tu mesti diagihkan ikut faraid kan? Sebab waris ni dia dah ada hak dalam faraid, jadi tak boleh nak wasiatkan lagi kan? Orang lelaki dapat berapa, orang perempuan dapat berapa, anak dapat berapa, mak dapat berapa, ayah dapat berapa, semua ada dalam Quran. Indahnya Quran dah agih betul-betul dah tuan-tuan. Subhanallah. Mana ada agama lain buat macam tu? Tak ada. Ada cubaan untuk ialah nak counter Islam, nak lawan Islam, maka diberikan kepada wanita. Hak-hak harta semua diberi pada wanita. Laki tak ada apa. Ada jenis agama yang bila suami menceraikan isteri, semua harta suami jadi milik isteri. Kan? Tak ada untuk suami. Suami tinggal selai punggung je. Selai pinggang. Kan? Silap bahasa. Allahu Akbar. Ada macam tu. Dalam Islam tak. Dalam Islam, surah Baqarah menyatakan bila berlaku perceraian antara laki dengan perempuan, suami dengan isteri, maka suami tidak boleh menzalimi isteri dan isteri tidak boleh menzalimi suami. Mentang-mentang ada anak 5 orang kan, isteri tuntut dengan suami, kau kena bayar dekat aku 6,000 sebulan. Yang suami ni kerja dia, gaji dia hanya 3,000 sebulan. Isteri tuntut sampai 6,000. Islam kata tak boleh. Isteri menggunakan nama anak-anak untuk menzalimkan suami. Itu peraturan Islam tuan-tuan. Indahnya dalam hal rumah tangga, dalam hal pentadbiran, pemerintahan. Allahu Akbar. Semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nak mentadbir. Para pentadbir, pemimpin mestilah amanah tuan-tuan. Mesti amanah. Hak harta orang Islam mesti diuruskan dengan betul, adil dan saksama. Ada setengah-setengah pemimpin, harta umat Islam diserahkan kepada orang kafir untuk diuruskan, dikerjakan.
Bukan diuruskan dengan betul, tuan-tuan. Ya. Dikerjakan. Dan tuan-tuan pun dah rasa benda tu. Islam suruh amanah. Tapi yang jadi pemimpin tidak amanah. Dia duduk nampak rasuah je yang salah. Hak lain tak salah. Serah harta umat Islam pada orang kafir itu tak salah. Kan? Agenda utama letak dekat apa ni, paparan besar, rasuah. Itu je salah. Hak lain tak salah. Kan? Aduh, Islam bukan kata rasuah je salah, dan Islam tak kata rasuah tu betul. Kan? Tak ada orang kata rasuah betul. Kan? Penat, tuan-tuan. Allah kata laqad anzalna ayatin mubayyinat. Dan banyak kali Imam Sya'rawi kalau dia huraikan ayatin ni, bila disebut ayat, tuan-tuan, dia adalah benda mukjizat. Benda mukjizat. Bila kita ikut ayat-ayat Allah, dia akan keluar mukjizat-mukjizat. Tapi bila lawan ayat-ayat Allah, nak buat yang sendiri-sendiri punya, maka kita akan nampak kepincangan, kekurangan dan masalah yang bertalu-talu. Minta maaf, tuan-tuan, hari ini berlaku kes penghinaan kepada agama Islam. Tapi peraturan yang ada tidak menepati apa yang Quran nak. Quran kata orang hina Islam ni, hukum dia adalah bunuh. Tuan-tuan, hukum dia bunuh. Ayatin mubayyinat. Selagi kamu tak ikut hukuman ni, tak ikut perintah ni, hidup kamu akan terumbang-ambing. Bila tidak ada hukuman yang setegas sebagaimana hukuman Islam, maka muncul bertalu-talu. Belah utara ada, belah timur ada, belah tengah ada, belah barat ada. Wujud bagai-bagai orang yang nak hinakan Islam. Setakat penjara 2 tahun apa barang, tuan-tuan. Setakat bayar 50,000. Dia dana dia berbilion, tuan-tuan. Islam tak suruh bayar. Kalau bab murtad, bab hina Islam, Islam tak suruh bayar. Kau kena adab hukuman tu. Ikutlah yang Islam punya, tuan-tuan. Bila kita tengok apa yang berlaku pada hari ini, ramai yang tak puas hati. Kan? Ramai orang Islam yang tak puas hati. Kan? Sebab hukuman yang diterima, yang dikenakan tak sama. Kan? Tak setimpal dengan apa yang dia orang buat. Dia orang dah hina Islam besar-besaran. Allahu Akbar. Nah, itu isu kita, tuan-tuan. Bila tak nak ikut. Saya dah sebut dah sebelum ni. Ayat ada lagi Allah kata hadza bayanul linnas. Allah kata ini adalah, ayat Quran ni adalah keterangan kepada manusia. Keterangan daripada Allah kepada manusia. Tujuan Allah turunkan ayat Quran untuk kehidupan manusia yang bahagia, dunia dan akhirat. Tuan-tuan. Tapi manusia ni kan, kalau titah raja, titah agung yang di-Pertuan Agong dalam parlimen, tak ada seorang pun berani nak bangkang. Ahli parlimen tu kan, YB ahli parlimen, dalam parlimen tu tak ada seorang pun berani bangkang titah yang di-Pertuan Agong. Betul dah peraturan tu. Itu betul dah. Kan? Saya tak petikai yang tu, tapi masalahnya
Allah Ta'ala, Tuhan yang maha tinggi, bila turunkan peraturan pada manusia, manusia petikai. Adakah Allah itu lebih kecil daripada makhluk manusia lain, sehingga kita boleh petikai titah perintah Allah Ta'ala? Sepatutnya akur, tuan-tuan, dengan perintah Allah Ta'ala. Allah tidak nak menyusahkan manusia. Allah tidak nak menzalimi manusia dengan peraturan-peraturan yang Allah buat. Allahu Akbar. Itu tak pergi lagi kes mabuk, kan? Langgar orang mati, kan? Sampai 6 orang, 8 orang mati. Apa hukuman? Tak apa-apa. Bawa ke mahkamah, silap-silap dia menang, tak ada apa. Hak mati tu mati katak je. Dalam Islam, tuan-tuan, dia ada dua tu. Membunuh dengan sengaja dan tidak sengaja. Yang tidak sengaja pun kena bayar, tuan-tuan. Bayar harga nyawa tu. Kalau bunuh dengan sengaja, apa hukuman? Bunuh balik. Kan? Islam dah cakap dah, tuan-tuan. Islam dah cakap dah. Allah dah cakap dah. Tapi kita manusia memilih cara yang lain. Kita tengok lepas ni, apa akibat memilih? Apa keadaan kalau kita pilih peraturan selain daripada peraturan Islam? Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki ke jalan yang benar. Walaupun nama Islam, tapi tak semesti dapat petunjuk. Nama Islam, tapi memperjuangkan kehendak orang kafir. Nama Persatuan Islam, tapi pertahankan hak-hak orang kafir. Nanti kita pergi kejap lagi. Hantu kena minta hidayat, tuan-tuan, dengan Allah Ta'ala. Kena minta hidayat dengan Allah Ta'ala supaya kita sentiasa berada di landasan yang benar. Iblis laknatullah adalah makhluk yang kenal Allah Ta'ala, yang tahu Allah Ta'ala ni macam mana dia punya kuasa, dia punya hebat, tenaga Allah Ta'ala ni macam mana. Dia tahu, tuan-tuan. Tapi sebab tak dapat hidayat daripada Allah, kan, maka dia sesat dan akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Berapa ramai orang yang berada sesama dengan Nabi Muhammad SAW jadi kafir, tak dapat hidayat, tuan-tuan. Bersyukurlah kita pada Allah Ta'ala, walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, walaupun kita tak pernah hidup sesama dengan Nabi, tapi kita menerima hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkekal, tuan-tuan. Bersyukur dan istiqamah, kekal dalam hidayat ni. Jangan hari ni kita bicara pasal Islam, tahun depan kita maki hamun pada Islam. Jangan jadi macam tu. Allahu Akbar. Kita tengok seronok je yang hina Islam tu siap lambai-lambai orang lagi kat mahkamah. Senyum, gembira. Apa makna tu? Maknanya peraturan kita tak ada apa, tuan-tuan. Peraturan kita tak ada apa. Dia orang boleh senyum, dia orang boleh yakin, dia orang menang. Dan kalau dah kena tindakan pun, alah, kan, tindakan apa je, kan, sakat bayar 50,000, kan, dalam masa berapa hari je, 2-3 hari je dapat dah 50,000, kan. Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kita pergi kepada ayat seterusnya. Allah berfirman, wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Maksudnya,
Dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. Siapa ni berkata ni? Tengok tuan-tuan. Siapa berkata ni? Kami beriman kepada Allah dan Rasul. Summa yatawalla, dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebahagian dari mereka berpaling sesudah itu. Mula-mula mengaku beriman, tapi akhir-akhirnya menentang keimanan, menentang keimanan, tuan-tuan. Allahu akbar. Wa ma ulaika bil mu'minin. Allah kata sekali-kali mereka itu bukanlah orang yang beriman. Allah menafikan orang tersebut adalah orang beriman. Awalnya beriman dengan Allah, tapi akhirnya melawan Allah Ta'ala. Allah kata ni bukan orang beriman. Kata Imam Sya'rawi dalam menghuraikan ayat ini, dia kata ada seorang manusia yang bernama Bashar. Nama orang-orang yang tak berapa baik ni, tuan-tuan, kan? Bashar. Sekarang pun di Syria tu yang duk bunuh orang pun nama Bashar juga, kan? Bashar ni, tuan-tuan, dia adalah orang Islam, orang Arab, orang yang beriman, awalnya beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi mengikut ceritanya, sebab turun ayat alam tara ilal ladzina yaz'umu, ayat dalam surah An-Nisa, bukan sebab turun ayat ni, tapi ada kaitan dengan ayat ni, kan? Bashar ni dia bergaduh dengan orang Yahudi. Bergaduh. Pasal apa bergaduh tu tak disebut cara jelas, tapi dalam hadis disebut. Benda ni dalam hadis dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Qurtubi ada hadis dia agak panjang, yang mana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Bashar ini dia bergaduh dengan Yahudi. Kemudian Yahudi ni kata, intalik bina ila Muhammad. Sekarang untuk selesaikan kes kita ni, pergaduhan kita ni, jom kita pergi jumpa Nabi Muhammad. Yahudi cadang macam tu. Kata Bashar kata apa? Wa qala al-munafiq bal na'ti Ka'ab bin Ashraf. Kita tak payah pergi jumpa Nabi Muhammad, padahal dia orang Islam. Dia kata dekat Yahudi tu, kita pergi jumpa Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini pendeta Yahudi, kan, ahli kitab. Ka'ab bin Ashraf ni, Yahudi ajak orang Islam tadi, Bashar tadi, untuk pergi jumpa Nabi. Selesai masalah. Dia tak boleh, tak nak jumpa Nabi. Dia nak pergi jumpa, biar yang menyelesaikan keadaan dia ni, pergaduhan dia ni adalah ahli kitab, bukannya Nabi. Fa'abal Yahud, tapi orang Yahudi ni tak nak. Orang Yahudi nak juga jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bashar terpaksa mengalah, pergi jumpa Nabi, kan? Apabila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menyelesaikan masalah ini, Nabi berpihak kepada Yahudi. Sebab Yahudi cakap tu, hujah dia, Nabi terima yang Yahudi tu. Lalu Bashar ni tak puas hati. Aku kata dah, aku tak nak jumpa Muhammad, kan? Aku tak nak jumpa Muhammad. Engkau ajak juga jumpa Muhammad, kan? Jumpa Nabi Muhammad. Aku nak jumpa Ka'ab. Aku nak jumpa Ka'ab bin Ashraf tu. Kau tak nak. Lalu Nabi kata, kalau tak puas hati dengan apa yang aku cakap, aku putuskan, maka hendaklah kamu pergi berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab. Pergi jumpa Umar. Nabi arahkan dua orang ni pergi jumpa Umar. Lalu dia orang pun pergilah berdua
jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila pergi jumpa Sayyidina Umar, Yahudi ni cerita macam ni masalah dia, dan pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah dah putuskan tapi masih lagi tak puas hati. Jadi Rasulullah kata tak puas hati, sekarang kau pergi jumpa Umar. Oh, Sayyidina Umar dengar masalah macam tu, okeylah. Siapa yang tak nak terima keputusan Rasulullah ni? Kata Sayyidina Umar, ni Bashar ni. Yahudi kata Bashar tak nak terima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar kata, tak apa, tunggu jap. Dia masuk dalam rumah, dia ambil pedang, tuan-tuan. Sayyidina Umar ambil pedang, keluar, dia letak atas muka kawan ni. Ini sebenarnya ganjaran, balasan kepada orang yang tak nak terima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Pucat kawan ni. Nasib baik tak pancung, tuan-tuan. Letak kat muka je. Kan? Kebiasaan Sayyidina Umar pancung terus lah, tuan-tuan. Kan? Lalu malaikat datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril kata, kejap, waqala Jibril inna Umar farraqa bainal haqqi wal batil. Start daripada tu, maka Jibril kata Sayyidina Umar ni adalah yang membezakan antara yang hak dan batil. Itu dinamakan dengan Al-Faruq. Sayyidina Umar Al-Khattab, gelaran dia adalah Al-Faruq. Apa erti Al-Faruq? Al-Faruq ni erti dia ialah yang membezakan antara yang benar dan yang batil. Malaikat Jibril turun mengiyakan apa yang Sayyidina Umar buat. Nasib baik Sayyidina Umar tak bunuh terus kawan tu. Kan? Allahu Akbar. Ini geng-geng munafik, tuan-tuan. Geng-geng munafik, dia tak nak kepada peraturan Islam. Dia tak nak. Padahal Nabi ada, tuan-tuan. Tak pernah lagi Nabi ni menjatuhkan hukuman yang zalim kepada manusia. Tak pernah lagi, tuan-tuan. Tapi dia tak percaya. Dia lebih suka dengan peraturan orang kafir. Peraturan orang kafir itu dia nampak lebih bijak, lebih hebat. Allahu Akbar. Nasib baik tak mati masa tu. Kalau mati masa tu, tak ada mengucap, tuan-tuan. Masuk neraka terus. Allahu Akbar. Dalam ayat lain, tuan-tuan. Dalam kejap saya cari ayat. Allah kata, cuba buka surah An-Nisa ayat 65. Tu ayat 65. Fala wa rabbika. Naik sikit je. Ni bawah ni. Tu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa maksud dia? Maka demi Tuhanmu. Perkataan fala wa rabbika itu sumpah. Demi Tuhanmu. Fala wa rabbika. Siapa bersumpah ni? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersumpah. La yu'minuna. Tidak beriman seseorang itu. Dia tulis apa? Tidak beriman. Tidak beriman. Allah menafikan iman daripada seseorang hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan. Orang yang memilih orang lain untuk menjadi hakim selain daripada Nabi, orang ni Allah kata orang tidak beriman. Walaupun nama dia Islam, walaupun nama dia nama Arab, kan? Tapi dia bukan orang beriman. Jelas ni Allah menafikan iman dia, tuan-tuan.
yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la, kemudian mereka tidak yajidu fi anfusihim, merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan kamu yang kamu berikan, mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini ayat ni tuan-tuan, Allah nak bagi tahu pada kita, kalau kita pilih keputusan ataupun hukuman yang lain daripada Allah Ta'ala, yang lain daripada yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menafikan keimanan daripada orang tersebut. Orang tu tidak beriman. Hari ini Allah dah bagi tahu pada kita hukuman orang berzina apa? Rotan dengan rejam. Tapi apa yang berlaku? Kita pilih hak mana tuan-tuan? Yang ada sekarang. Ada tak hukuman rotan ni? Tak ada. Hukuman rotan tak ada. Kita pilih hak lain. Allah kata tak beriman. Allahu Akbar. Payah tuan-tuan. Banyak benda. Banyak benda ni. Bagi kita review balik apa yang Allah perintah dengan apa yang kita buat sekarang, Masya Allah tuan-tuan, dahsyat. Di manakah kita tuan-tuan dengan arahan Allah? Ayat yang mula-mula kita baca tadi, laqad anzalna ayatim mubayyinat. Allah kata kami telah turunkan ayat penjelasan kepada kamu untuk kehidupan kamu yang lebih bahagia. Tiba-tiba kita pergi pilih benda lain daripada ayat Allah Ta'ala. Masya Allah. Hak tu kita bila berlaku satu-satu isu, kita lihat orang Islam tak berpuas hati dengan hukuman yang diterima oleh orang yang melakukan masalah. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan. Ayat ni menjelaskan kepada kita, kita tak boleh pilih peraturan selain daripada peraturan Allah. Siapa pilih peraturan lain daripada peraturan Allah, ya dia tidak beriman. Orang yang buat peraturan tu kena hati-hati. Orang yang buat peraturan tu nak selesaikan masalah AIDS, dia tak ikut Islam. Dia bagi kondom, dia bagi jarum percuma. Islam kata hak berzina tu bunuh. Kan? Kalau dah kahwin, tak nak ikut hak tu. Habis selesai masalah AIDS pada hari ni. Makin kurang ke makin bertambah? Tak selesai tuan-tuan. Tak selesai. Allah kata orang mencuri potong tangan. Tapi hari ni tak boleh. Dia kata potong tangan ni zalim. Kita buat peraturan lain. Selesai tak masalah mencuri? Tuan-tuan cuba pergi KL, tuan-tuan tinggal motor tuan-tuan, jangan kunci kat parking tu. Tengok selamat tak selamat. Ataupun tinggal handset. Kan? Cuba tengok, tinggal handset. Berapa lama handset tu boleh berada kat situ? Manusia tak takut pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Sebab kita buat peraturan kita. Hak mencuri kecil-kecil kita tangkap. Hak mencuri besar-besar, kan? Dia pasang peguam yang mahal-mahal, lepas. Allahu Akbar. Ini masalah kita. Perlu lihat balik, perlu dinilai balik tuan-tuan benda ni, supaya kita sentiasa diakui keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah, insya-Allah. Kita pergi satu ayat lagi, dua ayat. Wa iza du'u ila Allah, ayat 48. Wa iza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul, liyahkuma bainahum, untuk menghukum, memutuskan hukuman di kalangan mereka, iza fariqum minhum mu'ridun,
keputusan Allah dan Rasul itu mereka menentang, tak nak terima, kan? Nak keputusan yang lain. Banyaklah tuan-tuan boleh tengok. Kalau buat hukuman potong tangan, dia kata habis lah Malaysia ni, boleh buat sup tangan lah. Sungai-sungai itu penuh dengan darah sebab duk potong tangan. Dia menganjing. Seseolah seluruh orang Malaysia ni mencuri, kan? Wa in yakul lahum, ayat 49, saya baca laju. Wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasul dan dengan patuh. Dia tengok ada kepentingan dia orang ke tak ada, kan? Nampak ni, ini untung, ada untung untuk dia, baru dia datang kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau dia pada perkiraan dia ini merugikan dia, kan? Tak payah. Kenapa hukuman peraturan mabuk ni tak selesai pada hari ni? Sebab ada orang nak meraihkan keuntungan dengan mabuk ni. Dia boleh buka kilang arak, boleh jual arak, kan? Secara bebas, kan? Untung jual arak ni, untung tuan-tuan. Kaya-raya toke-toke arak tu, kaya-raya tuan-tuan. Sama dengan buat judi, arak judi sama tuan-tuan. Kita tengok bersepah-sepah, kan? 4D, apa ni, 4D, kan? Toto 4D, kedai-kedai tu sepah. Padahal dalam Islam dah tahu dah benda tu haram. Tapi sebab ada kepentingan mereka, kalau buat hukum haram kepada judi ni, mungkin tak ada income lah untuk dia orang, kan? Orang yang buat peraturan tu, kan? Tuan-tuan pernah jumpa ke tokai judi, tokai arak derma untuk masjid 1 juta, 2 juta? Ada? Tak ada, kan? Kepentingan untuk masyarakat umum tak ada. Tapi dia ada kepentingan untuk individu-individu yang tertentu, kan? Hak ni hak terlibat dengan menggubal undang-undang ni, kan? Dia dapat untung, kan? Walaupun rakyat tak ada apa, kan? Kita jangan haramkan arak, jangan haramkan judi, teruskan, kan? Benarkan rakyat untuk minum arak, benarkan rakyat untuk berjudi. Allahu Akbar. Hancur masyarakat. Tak apa hancur masyarakat, janji aku ada income, kan? Aku ada income. Itu yang jadi, tuan-tuan. Hak Allah cakap ni benda yang dah berlaku lah, ya, macam tu. Waliyazubillah min zalik. Kita yang mana yang kita boleh nyatakan, kita nyatakan lah, tuan-tuan. Tak boleh nak buat macam mana, kan? Kita tengok sikit lah. Kita tengok persatuan yang ada nama Islam. Dia bubuh nama persatuan dia tu, hujung dia tu ada Islam. Tapi bila berlaku kes Amirah ni, dia yang lantang bercakap untuk membela Amirah. Kita ingatkan dia nak bela agama Islam. Bising dia bila Amirah kena tangkap dekat Jawi, kan? Jawi tangkap balik Amirah, kan? Bising geng dia. Padahal persatuan dia ada nama Islam, kan? Islam ke apa ni, tuan-tuan? Waktu di India duk sembelih orang Islam, putus kepala, kan? Kes tudung je, tuan-tuan. Asal kes tudung je, kan? Orang Islam kat sana tak dibenarkan pakai tudung.
Apa tindakan dia orang? Sampai orang Islam mati, tuan-tuan. Ada tak persatuan Islam kat Malaysia ni ada nama Islam tu bising? Tak bising pun, tuan-tuan. Senyap je. Kan? Tapi bila orang yang hina Islam nak diambil tindakan, dia orang pula bising. Persatuan Islam ke apa benda ni, tuan-tuan? Dia sepatut kena bubuh kat situ. Persatuan melawan Islam. Tu baru betul. Ini Allah sebut dalam ayat yang kita baca ni, kan? Siapa tu? Perangai dia sama dengan Bashar yang saya sebut tadi tu, kan? Geng-geng tak boleh terima keputusan Islam ni. Nama Islam, orang Arab lagi, kan? Hidup sezaman dengan Nabi, tak boleh terima apa yang Nabi putuskan. Nak juga orang kafir. Orang kafir menjadi idola dia. Yang tu kita tengok ketua-ketua yang ada dalam persatuan Islam tadi itu, ketua dia perempuan, tuan-tuan. Tak pakai tudung. Dan geng bawah-bawah dia pun ramai yang tak pakai tudung. Tapi bubuh nama persatuan atas nama Islam. Ada agenda dia, tuan-tuan. Ada agenda dia. Wallahu a'lam. Tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan bandingkan ayat ni dengan apa yang dia orang buat. Kat mana dia orang ni? Kan? Bandingkan ayat ni. Saya rasa jelas tu. Tak perlu nak cakap terang-terang sangat lah. Kan? Saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca, tuan-tuan, daripada ayat 46 sampai ayat 49, meningkatkan keimanan kita. Biarlah kita beriman dengan keputusan daripada Allah dan Rasul. Jangan sekali-kali kita termasuk dalam golongan yang menentang keputusan Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.